perbengkelan kita pada petang ini akan dirakam dan juga boleh diikuti melalui pautan YouTube ya bagi yang tidak dapat bersama-sama pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa ya, saya dengan sukacitanya mempersilakan tuan penceramah kita pada petang ini, Al-Fadil Ustaz Nur Dashriman, untuk memulakan sesi perbengkelan pada petang ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha sahabat saya Puan Nolita binti Ma'alias, penolong PBD Pendidikan Islam daerah Kelantan Selatan. Juga kalau ada ya, kalau Ustaz sahabat saya sebelumnya, Ustaz Muhammad Syir Afzal, juga penolong PBD Pendidikan Islam daerah Kelantan Selatan. Dan seterusnya barisan Ketua Panitia Pendidikan Islam daerah Kelantan Selatan. Baik, yang pertamanya saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan untuk saya bersama dengan warga GPI daerah Kelantan Selatan. Yang mana kita ni merupakan bagi saya lah kita Selatan dan kita Utara ni merupakan seperti adik-beradik lah, sebenarnya seperti adik-beradik je. Okay, dulu kita pun sebenarnya pernah duduk dalam satu bumbung tak salah saya pada tahun 2006. Kita masih ketika itu menggunakan atas platform daerah Kinta saja, daerah Kinta yang merangkumi Kinta Utara dan Kinta Selatan yang sekolah yang cukup banyak. Kalau nak buat pertandingan program di peringkat zon daerah, dekat zon saja saya ingat memakan hampir 6 zon. Begitu banyak sekali pada satu ketika dulu. Tapi setelah kita diasingkan dari Kinta Utara dan Kinta Selatan, maka sebenarnya kita dah banyaklah tidak bersua. Tak dapat berjumpa dengan sahabat-sahabat yang mungkin satu ketika dulu pernah bersama-sama dengan kita. Okay, jadi saya nampak tadi ada beberapa sahabat saya pun ada masuk, Ustaz Syariza ada masuk ya. Ada Ustaz? Ustaz Syariza ada kah? Nampak macam ada tadi. Okey, dan seterusnya sahabat lain lah Ustaz Kamarudin, ni antara kawan-kawan saya yang berada di Kelantan Selatan lah. Okey, baik. InsyaAllah pada petang ini saya diamanahkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan perempuan sekalian berkaitan dengan pentadsiran bilik darjah. Okey, dan saya diminta oleh Ustazah Nolita untuk saya sampaikan perkara yang berkaitan dengan pentadsiran bilik darjah ini yang mudah-mudahan dia boleh memberi manfaatkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Okay, dan untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian juga dan juga pengetahuan Ustazah Nolita apabila saya dipahamkan petang ni kita ada program ini di-share dalam YouTube jadi saya juga telah forwardkanlah link YouTube itu kepada daerah Kelantan Utara sendiri supaya mereka dapat juga ambil manfaat lah. Bolehkah Ustazah? Ustazah Nolita, bolehkah? Ustazah Nolita, bolehkah? Boleh seorang bagi respon saya. Tuan-tuan dengar ke apa yang saya cakap? Ke saya cakap seorang ni? Boleh dengar. Bagus saya dengar suara. Okey. Saya cakap Boleh. Okey, jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat lah ya. Sebenarnya untuk tuan-tuan sekalian di daerah kita Utara untuk pelaksanaan PBD ini memang kami buat penataran kepada semualah guru pendidikan Islam sejak daripada 2019 lagi yang mana kami dibantu oleh pegawai SIC Plus lah di daerah kita Utara, dan alhamdulillah dengan penerangan-penerangan yang diberikan banyaklah
yang telah mendapat manfaat. Dan untuk petang ni juga ada bunyi tu. Ustaz Syarizal, ada gangguan bunyi dekat. Ustaz tolong tutup suara tu boleh tak? Okey, terima kasih. Baik, jadi untuk tahun 2019 kami telah buat penataran lah tentang PBD ni yang disampaikan oleh pegawai SRC Plus. Okay, dan kami sebenarnya banyaklah mengambil manfaat daripada khidmat pegawai SRC Plus di daerah kita utara ni. Dan juga saya tidak dapat nafikan untuk pada petang ni, untuk sesi bersama-sama dengan tuan-tuan ni, saya juga banyak mengambil nasihat dan pandangan daripada JU daerah, itu Jurulatih Utama daerah di kita utara ni untuk pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Kalau pendidikan Islam kita ada Ustazah Nur Janahu dan juga Ustazah Syazwani, dan juga Ustazah Asna. Dan kalau untuk Jurulatih Utama Bahasa Arab kami ada Ustazah Wan Asnawati, kami ada Ustazah Farah Wahida, ada Ustazah Nur Rashidah. Jadi mereka ni lah sebenarnya yang jadi tulang belakang kepada kami lah di unit Islam ni untuk membantu dan untuk memperkemaskan lagi kefahaman tentang apa juga perkara yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan Islam khususnya di sekolah rendah ini. Jadi saya sekali lagi beri kredit lah kepada mereka semua yang banyak membantu. Dan untuk slide petang-petang juga ada juga yang saya ambil sikit-sikit bahan yang telah mereka sediakan untuk kita kongsikan bersama-sama petang ni. Okey, saya akan mulakan tuan dengan slide ya. Saudara Norita, jelas suara saya saudara ya? Jelas Ustaz. Okey, terima kasih. Baik. Alhamdulillah jelas. Okey, terima kasih. Baik. Okey. Okey, saya akan share tuan-tuan untuk slide petang ni. Okey. Baik, sebarang slide jika ada yang tuan-tuan dan puan tak nampak, minta maklumkan saya, kepada saya supaya saya tahu ada perkara yang saya nampak tuan-tuan mungkin tak nampak. Okey, pentadbiran bilik darjah. Bengkel kerja pentadbiran bilik darjah PBD, bikin Islam Sekolah Rendah bagi daerah Kinta Selatan bagi tahun 2021. Okey, saya pergi dulu pada pengenalan tentang pentadbiran bilik darjah ini ataupun dinamakan sebagai PBD. Baik, sebagai pengenalan dia tuan-tuan, kita lihat dulu tentang kerangka PBD itu sendiri, di mana kedudukan kerangka PBD ni. Yang pertama dia berada di bawah PBS. Yang paling atas sekali dia berada di bawah pentadbiran berasaskan sekolah ataupun PBS. Dan kita tahu pentadbiran berasaskan sekolah ini dia mengandungi dua komponen yang utama, iaitu komponen akademik dan komponen yang bukan akademik. Untuk komponen akademik kita ada pentadbiran daripada pusat di bawah kulaan lembaga periksaan. Dan kedua kita ada pentadbiran sekolah yang dikenalikan oleh bahagian perkembangan kurikulum ataupun BPK. Dan kemudian untuk komponen bukan akademik, kita ada PAJSK, dan juga kita ada psikometrik. Ini kerangka PBS tu sendiri. Jadi kita ni terletak di bawah pentadbiran sekolah lah, di bawah BPK, bahagian perkembangan kurikulum. Okey. Baik, dan maka pentadbiran sekolah ni dulu namanya pentadbiran sekolah dan kini ia dikenali sebagai pentadbiran bilik darjah. Pentadbiran bilik darjah ataupun dalam singkatannya namanya ialah PBD. PBD. Okey, baik, kita lihat tentang sepintas lalu berhubung dengan perkembangan PBD ni. Sebenarnya slide yang saya kemukakan kepada tuan-tuan ni bukanlah slide yang baru ke. Ini adalah slide yang lama tuan-tuan Sejak saya kata ketika mula diperkenalkan tentang PBD ni pun sebenarnya banyak dah
pegawai SIC+, pegawai ketiga tu lah sektor akademik, telah menggunakan slide yang sama untuk dibentangkan tentang PBD ini. Okay. Baik, kita lihat perkembangan dokumen kurikulum dan pentadbiran darjah atau PBD ini. Okay, pada peringkat awal kita lihat ketika itu kita hanya ada perekodan pentadsiran secara online tahun 2011 hingga ke 2014. Dia lebih menjurus kepada online lah. Kita gunakan SAPS, sistem analisis peperiksaan sekolah daripada 2011. Yang ketika itu ada DSK, dokumen standard kurikulum, dan dokumen standard pentadsiran digabungkan. Itulah perkembangan awal untuk PBD ni. Dan sehinggalah berakhir tahun 2014, ketika itu barulah bermulanya kita mendengar tentang istilah yang dinamakan sebagai DSKP, iaitu dokumen standard kurikulum pentadsiran, yang telah bermula bagi tahun 4 terlebih dahulu. Bagi tahun 4, kemudian diikuti tahun 5, tahun 6, kemudian ada semakan. Jadi itu antara sejarahnya lah. Dan bermula daripada 2016, baru kita lihat adanya perekodan pentadsiran sekolah secara offline yang telah dimulai pada tahun 2014 yang diperkenalkan oleh BPK. Ketika itu mula kita buat secara sepenuhnya secara online. Dan ketika itu pada tahun 2016 kita lihat dokumen standard kurikulum pentadsiran ini ataupun pentadsiran sekolah ketika itu dikenali sebagai PBD di bawah DSKP. Dan juga pada tahun 2017 kita tahu bahawa adanya satu lagi semakan untuk DSKP ini, iaitu bagi tahun bermula tahun 1, kisah tahun 1 semakan 2017 dan juga masih kekal menggunakan DSKP, dokumen standard kurikulum pentadsiran. Dan sehinggalah perkembangannya pada tahun 2019, apabila pelaksanaan PBD tahap 1, maka dia telah memansuhkan amalan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun bagi tahap 1 secara sepenuhnya. Jadi ini sedikit tuan tentang perkembangan dokumen kurikulum dan pentadsiran bidik darjah. Baik, kita lihat dulu tentang tafsiran tentang PBD tahap 1 ni. PBD merupakan sebahagian daripada PDP dalam bidik darjah dan ianya dijalankan secara berterusan. Dan PBD secara sumatif dalam bentuk peperiksaan pertengahan dan akhir tahun telah digantikan dengan aktiviti pentadsiran yang berupa projek mudah, kuis, permainan, main peranan seperti role play dan juga bercerita. Jadi maka kita dapat input yang besar ataupun perkara yang jelasnya ialah untuk tahap 1 PBD yang selama ni ataupun tahap 1 selama ni yang menggunakan instrumen sumatif dalam peperiksaan pertengahan dan akhir tahun telah digantikan sepenuhnya dengan pentadsiran yang boleh diukur dan boleh dinilai seperti projek mudah, kuis, permainan, main peranan juga bercerita. Yang mana hasil kerja semua murid ini akan dinilai sebagai bahan pentadsiran yang dijalankan dalam PDP. Itu tafsiran awal tentang PBD tahap 1. Baik, kita lihat tentang objektif PBD itu sendiri. Untuk tuan-tuan sekalian, semua apa yang termaktub di dalam slide ini sebenarnya memang telah terangkum di dalam buku dia. Saya tunjuk tuan-tuan lah. Ini dia buku dia. Panduan Pelaksanaan Pentadsiran Bidik Darjah edisi yang kedua tahun 2019. Jadi tuan-tuan, saya mohonlah tuan-tuan rujuk buku ni. Ni kira kitab utama kita lah tuan-tuan, untuk kita memahami tentang PBD ni. Ni kitab utama yang seharusnya tuan-tuan miliki. Saya tahu kadang kita pernah tengok, pernah buka, tapi kadang kita mungkin tak pernah atau belum lagi kita print dan jadikan dan bindingkan ia menjadi satu buku. Kadang kita rasa malas kita nak print yang banyak-banyak, tapi sebenarnya dia penting tuan. Dia sangat penting untuk kita memahami apa kehendak BPK dalam perkara berkaitan dengan PBD ini. Baik.
Pentadsiran bilik darjah dia merupakan pentadsiran yang berterusan okey, berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi sebab tu kalau kita tuan-tuan pernah ingat dulu ketika kita berada di maktab tu kita ada belajar kan tentang formatif dan sumatif jadi kalau pentadsiran yang berterusan tu dia lebih mirip, dia lebih cenderung kepada formatif lah. Artinya PBD ni dia pentadsiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid itu sendiri. Jadi kalau orang tanya kita untuk apa PBD ni, yang pertama dia sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran, iaitu nak mentaksir perkembangan sebagai pembelajaran. Yang kedua apa dia? Untuk pembelajaran juga. Untuk pembelajaran. Sebab bila mula kita menyampaikan kandungan pembelajaran, kemudian apa yang kita sampai tu pula kita lihat jika ada perkara-perkara yang kekurangan, maka kita belajar sesuatu di situ. Kita belajar pula sesuatu di situ untuk pembelajaran, untuk kita perbetulkan balik, apa juga kekurangan yang mungkin ada, kekurangan yang kita sampaikan dalam PDP itu yang boleh kita jadikan sebagai kayu ukur untuk kita menambah baik ketika sesi pembelajaran yang seterusnya nanti. Dan ia menceritakan PBD ini adalah tentang pembelajaran kita, tentang pembelajaran yang ingin kita sampaikan. Iaitu terdapat juga sumatif, iaitu mentaksir perkembangan pelajaran di akhir unit pembelajaran penggal bulan atau tahun. Dalam PBD juga terkandungnya elemen sumatif. Sebab pun nanti di perakhiran nanti kita akan berikan satu tahap untuk anak-anak murid kita ni, adakah mereka berada pada tahap yang pertama, TP1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Biasanya dikutip pada bulan Jun dan juga bulan Oktober lah, 2 kali setahun kita akan berikan satu remark kepada anak murid kita di akhir perkembangan pembelajaran mereka nanti. Itu objektif PBD. Apa tujuan PBD? Melalui PBD ni, melalui pentadsiran bilik darjah ni, guru dapat yang pertama sekalinya ialah untuk kenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Dengan adanya pentadsiran bilik darjah ini, kita akan dapat tahu di mana kekuatan murid itu dan di mana kelemahan anak murid itu. Mungkin satu perkara tu yang kita sampaikan tu mungkin ada yang dapat, mungkin ada kaedah yang kita gunakan tu anak murid kita tak dapat, tapi dia lemah ketika nak menerima kaedah yang kita gunakan itu. Dan maka dengan sebab itu dengan melalui PBD ini kita akan dapat cuba mencari balik, mengenal pasti kelemahan-kelemahan kita dan kita perbetulkan balik supaya kaedah yang kita gunakan itu sesuai untuk anak murid kita yang menerima. Yang kedua, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Dari PBD kita akan dapat kesan perkembangan yang berlaku pada anak murid kita secara menyeluruh. Sebab kita tahu ada DSKP yang bermula dengan TP1, ada TP2, ada TP3. Artinya kita dapat memperkembangkan potensi mereka itu sebenarnya secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Semalam saya berkongsi dengan sesi bersama Ustaz Rasihan, ada yang bangkitkan soalan, tanya, Ustaz, ni untuk bahasa Arab lah, tanya, Ustaz, bolehkah kalau kami terus sebab saya dengar ada yang kata boleh tak kita ajar terus yang TP6 tu. Kita ajar terus yang TP6 tu, kemudian artinya instrumen TP6, akhirnya murid pun dapat itu, maka dapatlah semua. Maka saya katakan kalau begitu tidak ada perkembangan yang menyeluruh lah. Sebenarnya kita dalam objektif pembelajaran itu kita dah ada dah, kita bermula daripada yang aras yang rendah sampai yang paling tinggi. Jadi kita nak murid tu bukan saja dia dapat yang paling tinggi, tapi dia bermula daripada rendah. Kalau dalam pendidikan Islam tu dia memahami apa definisi, apa pengertian, apa dalil, apa syarat-syarat, kemudian baru dia pergi pada penghujung. Seperti kesan, akibat dan sebagainya. Jadi kita nak sebenarnya melalui PBD ni, PDP melaksanakan itu menyeluruh bagi semua kandungan yang ada.
Okey, melalui PBD juga guru sebenarnya dapat merancang dan membuat kaedah pengajaran. Ini sudah tentu sekali. Bila kita dah rancang, bila kita lihat tak berjaya, maka kita akan ubah. Kita ubah kaedah-kaedah yang sesuai supaya anak murid kita dapat. Kemudian melalui PBD juga kita dapat mengetahui keberkesanan pengajaran yang disampaikan. Okay. Sama ada murid kita berjaya atau tidak mendapat objektif pembelajaran itu. Okay. Dan yang kelima, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Okay. Dengan refleksi yang kita dapat, maka kita dapat buat tindakan susulan yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk memastikan anak murid kita mencapai objektif yang dihasratkan. Okey, pelaksanaan PBD ya. Sebenarnya PBD ini bukan saja untuk pendidikan Islam, okay? Malahan dia dilaksanakan dalam semua mata pelajaran. Okay? Semua mata pelajaran. Okay? Kita lihat di situ ya, kita ada pertama kita ada proses BDP, yang kedua kita ada instrumen pentaksiran, yang ketiga kita ada tahap penguasaan. Okay? Dan proses BDP memangnya lah semua kita sebenarnya dituntut lah sebenarnya untuk kita melaksanakan aktiviti pembelajaran menepati kurikulum dan juga menepati pembelajaran abad ke-21. Okay. Sebab sekarang ni zaman tuan-tuan dah berubah. Saya yakin tuan-tuan, saya semua kita sepakat dalam hal ini. Anak-anak murid kita sekarang ni mereka tidak berada di zaman seperti mana kita berada dulu. Okay. Mereka hari ini telah didedahkan dengan pelbagai pendedahan, berbagai aplikasi-aplikasi, gadget-gadget yang kadang-kadang lebih menarik. Okay. Oleh sebab bila kita masih lagi mengamalkan apa yang dinamakan sebagai konvensional lah dalam PDP kita, maka sudah tentu ia tidak akan sama sekali menarik minat mereka. Okay. Dan untuk teman-teman sekalian, ini saya sedikit kongsilah. Kalau kami di Ipoh ni, pejabat agama di arah Ipoh, okay, sentiasa bekerjasama dengan Pejabat Pendidikan Daerah Kedah Utara untuk mereka mendapat manfaat ataupun mereka mendapat input berhubung dengan pelaksanaan PAK 21 ni. Sebabnya apa? Kerana di sekolah Kafar, sekolah Kafar yang kita tahu anak-anak murid Kafar ni juga merupakan anak-anak murid kita yang berada di sekolah kebangsaan, yang berada di STK. Jadi petang mereka pergi sekolah agama atau pagi pergi sekolah agama, mereka adalah individu dan insan yang sama. Okay, jadi bila mereka belajar di sekolah dengan dalam bentuk keadaan PAK 21, tiba-tiba pergi di sekolah Kafar pula, sudah tentulah guru-guru di Kafar nampak perlunya untuk anak-anak ini mendapat cara pendidikan ataupun bentuk aktiviti PDP yang menyamai apa yang terdapat di sekolah kebangsaan. Sebab tu kami alhamdulillah di daerah Kedah Utara ni kami banyak buat kolaborasi lah ataupun program jalinan dengan Pejabat Agama Daerah Ipoh untuk kita berkongsi-kongsi ilmu pengetahuan supaya guru-guru Kafar juga dapat melaksanakan kurikulum PAK 21 tu yang akhirnya nanti akan berimpak kepada anak murid di sekolah agama rakyat, yang mana murid sekolah agama rakyat ini juga merupakan murid kita di sekolah kebangsaan atau di sekolah jenis kebangsaan. Maka akhirnya akan berikan satu impak yang kita katakan win-win situation, situasi menang dan menang bila kita berupaya untuk memberikan kerjasama dan kolaborasi yang baik dan yang akhirnya akan dapat dimanfaatkan oleh kesemua pihak. Okey, jadi untuk proses PDP, dalam aktiviti PAK 21 pembelajaran, ada tugasan individu ataupun tugasan kumpulan, ataupun murid melaksanakan sumbangsaran, ataupun murid melaksanakan aktiviti debat, pemandangan multimedia, projek atau aktiviti eksperimen dan sebagainya. Itu proses PDP lah. Kemudian kita ada juga instrumen pentaksiran. Pentaksiran itu boleh jadi mungkin menggunakan kuis, mungkin menggunakan kerja projek ataupun PBL, project based learning, ataupun mungkin ada penilaian ke diri, ada refleksi ke diri dan penilaian sebaya dan sebagainya. Itu pentaksiran. Dan yang ketiga adalah tahap penguasaan. Kita tahu bahawa tahap penguasaan daripada TP1 hingga TP6 dia merupakan standard prestasi yang dinyatakan dalam kurikulum untuk menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan tahap penguasaan murid. Itu
untuk TP ataupun tahap penguasaan. Okey, pelaksanaan PDP dan PBD ni, okey, sebelum terlihat tentang flow daripada nombor 1 hingga nombor 5 tu lah. Okay, yang pertama sekali, kita tidak dapat menolak ataupun tidak dapat tidak. Yang pertamanya, dalam melaksanakan PBD ini, kita kena merancang PDP dan menyediakan instrumen pentaksiran tu. Okay, yang pertama, kita kena rancang PDP yang kita laksanakan, dan kita kena juga sediakan instrumen apa yang kita nak gunakan untuk mentaksir PDP yang telah kita laksanakan. Okay. Yang kedua, kita melaksanakan PDP tersebut. Okay. Itu selari dengan SK, standard kandungan, dan selari dengan SP atau standard pembelajaran yang telah dipilih. Okay. Menggunakan apa? Itu menggunakan kita menggunakan pentaksiran. Itu kaedah pentaksiran kita sama ada pemerhatian ataupun lisan ataupun penulisan. Okay. Yang keempat, kita akan merekod dan analisis. Okay. Merekod status perkembangan murid yang mengikuti aktiviti guru, merekod dan dokumen, rekod mengajar, buku catatan, senarai sema ataupun template pelaporan yang ada. Okay. Yang seterusnya, yang kelima ialah kita melapor tahap penguasaan. Okay. Lepas kita melapor tahap penguasaan inilah yang kita katakan para ibu bapa mereka dapat mengetahui bagaimana kedudukan pencapaian atau tahap penguasaan anak masing-masing di dalam PDP. Okay. Okey, cuba tengok kotak di bawah tu. Okay. Dia kata ketika melaksanakan PDP, kita menentukan dan melaksanakan strategi pengajaran dan kaedah pentaksiran. Okay. Dan kita menyedia dan mentadbir instrumen mengikut keupayaan murid. Okay. Ini bagi tindakan susulan lah. Sekiranya kita merasakan perancangan yang telah kita buat pada peringkat awal tu seakan murid tidak mencapai ataupun tidak mencapai objektif setelah kita hasratkan itu, maka kita boleh buat tindakan susulan untuk kita merancang semula kaedah-kaedah yang lebih sesuai pada masa-masa yang akan datang. Okey, kemudian ini juga merupakan antara perkara yang penting di dalam PBD ni, iaitu apa dinamakan sebagai pertimbangan profesional ataupun professional judgement. Okay. Baik tuan-tuan, apa dia pertimbangan profesional ini? Baik, iaitu pertimbangan profesional dia merujuk kepada asas kepada pertimbangan profesional itu sendiri, iaitu memerlukan guru untuk membuat keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat terhadap pembelajaran murid yang merangkumi pengetahuan, yang merangkumi kemahiran dan nilai secara beretika dan bertanggungjawab. Dan kita tahu bahawa pertimbangan profesional ini merupakan satu proses yang berterusan sepanjang PDP itu sendiri. Baik, apa keperluan utama kepada pertimbangan profesional ini? Yang pertama ialah kita menentukan tahap penguasaan berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Kalau tuan-tuan rujuk dalam DSKP kita, ingat di awal-awal DSKP itu dia ada cerita sedikit tentang standard prestasi ini. Dari cerita sikit tentang standard prestasi ini. Kalau untuk pendidikan Islam, kalau untuk pendidikan Islam, dia banyak sikit lah. Kalau kita rujuk dalam DSKP, saya boleh baca kelas tuan-tuan. Kita ada tafsiran tahap penguasaan secara umum, kemudian penyertaan umum tentang tahap penguasaan pendidikan Islam, kemudian kita ada kita ada contoh kita ada tahap bagi kemahiran menghafaz Al-Quran 1 sampai 6, kita ada kemahiran kefahaman tahap 1 sampai 6 untuk kemahiran Al-Quran, kemudian untuk kefahaman Al-Quran, kemudian kita ada tajwid, tajwid pun kita ada tahap 1 sampai tahap 6, dia punya SP dia standard taksiran dia, kemudian kita ada hadis, TP 1 sampai TP 6, kemudian kita ada akidah pun ada 1 sampai 6, dan kita ada ibadat TP 1 sampai TP 6 ni. Semua setiap TP tu dia ada nyatakan apa dia punya standard pentaksiran dia. Kemudian sirah, kita juga ada TP 1 sampai TP 6,
okey, yang menjelaskan tentang standard pentadbiran dia. Okey, kemudian kita ada adab, adab pun sama 1 sampai 6, kita ada dia punya tahap 1, TP1 sampai TP6 yang menceritakan tentang standard pentadbiran dia. Okey, dan juga jawi, terakhirnya jawi pun kita ada yang pada tahap 1 hingga tahap 6 serta diperjelaskan tentang standard pentadbiran berkaitan dengan jawi. Okey, maka sebab saya katakan tadi, tuan-tuan kena rujuklah standard prestasi ni di dalam kita punya DSKP kita dan DSKP. Jangan kita hanya merujuk semata-mata dengan DPK aja. Sebenarnya DPK yang kita laksanakan tahun ini, DPK 2.0 tu sebenarnya kena juga dirujuk dan dibaca bersama dengan DSKP kita. Sebab DSKP kita lah dia telah letakkan berapa TP bagi setiap standard pelajaran yang ingin kita capai. Okey, yang keduanya ialah menentukan tahap penguasaan keseluruhan dalam pelajaran bagi melaporkan keputusan pentadbiran pada akhir tahun. Okey, di ujung nanti kita kena laporkan, kita kena tentukan tahap penguasaan keseluruhan yang dicapai oleh anak murid kita, dan ini juga berdasarkan kepada professional judgement ini, pertimbangan profesional, bukan semata-mata purata, tuan-tuan. Sebab setengah kita faham dia kata purata, kalau semua 5 dapat 5 lah. Kalau semua 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4 dapat 4 macam tu. Kita tak, kita bukan berdasarkan average yang seperti itu, tapi dia benar-benar berdasarkan kepada pertimbangan profesional yang tuan-tuan sendiri berikan kepada anak murid kita, yang disokong oleh evidence yang kita sediakan nanti. Nanti kita akan lihat sikit tentang contoh-contoh evidence tu pada slide-slide akan datang ni. Okay. Baik. Pertimbangan profesional, okay, guru buat pertimbangan profesional berdasarkan yang pertama, kita ingat yang satu tu, pengetahuan. Itu guru berpengetahuan luas dalam pelajaran yang dia ajar, dari segi bidang pedagoginya dan juga pentadbirannya. Okay. Macam tuan-tuan ni semua yang pendidikan Islam dan bahasa Arab, saya ingat yang tuan-tuan memang sangat berpengetahuan lah sebenarnya dalam apa yang tuan-tuan ajar, khususnya dalam bidang pedagogi dan juga pentadbiran yang telah dilaksanakan. Okay. Yang kedua tanggungjawab profesional, iaitu guru bertanggungjawab melaksanakan pentadbiran dengan cekap, dengan adil, dengan telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Sebab tu dia namanya apa tuan-tuan? Namanya professional judgement. Okay? Professional judgement ni maksudnya kita kena melaksanakan tanggungjawab ini dengan profesional, tanpa dipengaruhi oleh apa-apa juga emosi. Okay? Katakanlah kita tuan-tuan mengajar anak cikgu, kebetulan cikgu tu pula tuan-tuan tak pengam dengan cikgu tu, macam nak bergaduh contohnya. Jangan kerana kita marahkan maknya, maka anak tu kita bagi markah yang tak sepatutnya, tak boleh. Ya, kita kena telus. Kita kena telus, arti kita kena profesional ketika kita berikan markah tersebut, berdasarkan keupayaan mereka dalam mencapai objektif yang telah kita letakkan. Okay, yang ketiga, input murid. Input murid itu guru menggunakan dokumen pentadbiran dan data pencapaian murid seperti hasil kerja murid, keupayaan murid atau tingkah laku murid, atau kelebihan dan kekurangan pada murid itu, dan prestasi mereka dalam ujian atau aktiviti PDPC yang dilaksanakan. Okay, itu dapat input murid. Okay. Dan juga yang mempengaruhi pertimbangan profesional ini ataupun professional judgement ini juga merupakan pengalaman. Tuan-tuan kan ada pengalaman kan? Banyak ada pengalaman tuan-tuan. Ada yang mungkin dah sama macam saya dah. Mungkin dah masuk tahun ke-15 atau ke-16 lah dalam pendidikan ini. Maka sudah tentu tuan-tuan banyak pengalaman. Kalau murid macam ni, macam mana? Kalau macam ni, gaya dia macam mana? Itu pengalaman kita lah. Tambah sahabat saya Ustaz Syarizal ni, memang pengalaman banyak ni. Saya pengalaman duduk di satu sekolah, banyak ni pengalaman. Tengok murid yang pelbagai ragam. Jadi kita gunakan semua pengalaman-pengalaman itu untuk kita berikan input profesional kita ketika dalam kita melaksanakan PDP ataupun melaksanakan DBD ini. Okey. Seterusnya, apa lain yang perlu diambil kira? Maka sebab tu jika tuan-tuan lihat di sini hanya bab pertimbangan profesional saja sampai 2-3 slide di cerita. Kenapa? Kerana memang tuan-tuan sebagai pelaksana di peringkat sekolah, memang inilah kerja buat kita. Tuan-tuan terpaksa melaksanakan pertimbangan profesional ini benar-benar
diperhalusi dan dipergunakan sungguh-sungguh. Sebab kadang-kadang mungkin macam contoh saya pernah sembang dengan Jayu saya. Dia kata, Ustaz, saya pernah berdiskusi dengan guru-guru di sekolah lah, terutamanya kalau anak murid tu yang telah diberikan TP tu, maksudnya dia berbincang dengan guru-guru mata pelajaran lain. Katakanlah contohnya yang lain semua bagi 4 contoh dia kata. Dan saya bagi 5. Kena orang tanya kenapa 5 pula, lain pun 4 dia kata. Dia kan bagilah justifikasi dia. Mungkin dia kata kadang-kadang dia ni walaupun pada pandangan cikgu lain layak dapat tahap TP 4, tapi dia kata budak ni bukan saja dia mencapai TP 4, tapi dia juga boleh melebihi TP, mungkin dapat 5 kerana faktor-faktor yang lain. Contohnya mungkin dia di rumah menolong ibu bapanya di rumah, di atas pertimbangan-pertimbangan ini. Maksudnya guru tu dia tahu anak murid dia. Maksudnya kalau anak murid ni dia sebenarnya dalam sama dia cerdik, dia boleh ikuti pelajaran, dan masa sama juga dia juga menolong ibu bapa di rumah, menjual kuih umpamanya. Sebenarnya ada elemen-elemen yang kita kata elemen yang baik lah. Kita kata nilai-nilai yang baik yang ada pada murid tu yang kita boleh ambil kira. Jadi perkara seperti inilah yang kita sebagai pertimbangan profesional. Artinya kalau dia tu tak, katalah anak murid tu dia tak tolong mak dia, mungkin dia dapat lebih cemerlang lagi sebab masa dia banyak gunakan untuk ulang kaji, tapi dalam masa sama dia mengulang kaji, dia juga kena melaksanakan tanggungjawab sebagai anak. Jadi ini perkara yang kita katakan sebagai pertimbangan profesional yang memang tuan-tuan kena lihat sendiri. Jangan hanya bergantung kepada average je. Kita kadang suka tengok average, tak mestinya. Benda ni bergantung kepada tuan-tuan. Sebab yang pentingnya penghasilan murid ni dia holistik. Kita nak dia ni holistik. Input yang dia dapat tu, ilmu yang dia dapat tu, dia dipergunakan, dia diamalkan dan dia dibuktikan. Maka itu yang lebih menjadi hasrat kita. Kita nak, kerana dalam PBD ni, Pentadbiran Bilik Belajar ni, tuan-tuan lihat kenapa dia buat secara pentadbiran ni, kerana dia nak melahirkan individu atau insan yang benar-benar bukan saja dia ada ilmu, bukan ada kefahaman, tapi lebih kepada dia mengamalkan. Kalau kita belajar tentang tahap penyataan TP1 sampai TP6 tu, di ujungnya sebagai pentabiatan. Sampai dia jadi tabiat anak murid itu sendiri. Maka ini yang dihasratkan. Kita lihat sikit tentang perkara lain yang perlu diambil kira dalam melaksanakan pendidikan profesional. Yang pertama ialah hasrat kurikulum. Kita memahami hasrat kurikulum yang terkandung dalam DSKP. Yang kedua, tujuan pentadbiran. Tujuan pentadbiran untuk kita menentukan tujuan pentadbiran mengenal pasti aspek pengajaran yang perlu ditaksir berdasarkan standard prestasi bagi setiap kelompok. Standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Yang ketiga, pelbagai kaedah pentadbiran. Kita menggunakan pelbagai kaedah pentadbiran meliputi sama ada pemerhatian, sama ada lisan ataupun yang bertulis sepanjang PDP. Atau benda luas. PBD ni bagi saya dia luas. Dia bukan saja bertulis, tapi juga pemerhatian kita. Tadilah Ustazah tengok murid ni dari segi akhlaknya baik, bagus. Dia naikkan sikit TP dia macam tu. Bantu mak di rumah kan. Kemudian yang keempat, peluang. Memberi peluang yang adil dan masa yang secukupnya kepada murid untuk pamerkan apa yang telah dipelajari. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau sekiranya kita hanya menggunakan instrumen ataupun ujian sumatif, benda tu hanya dapat dilihat hanya berkala, pertengahan, di akhir. Tapi kalau PBD ni kita lihat, dia sebenarnya beri peluang kepada murid tu untuk mereka menunjukkan kefahaman mereka terhadap pembelajaran daripada mula sampai ke penghujung. Jadi semua murid ada peluang. Semua murid ada peluang. Sebab tu saya yakin dan percaya tuan-tuan yang mungkin ada anak, kita masa ketika PDPR, mesti kita nak anak kita sesibuk mana pun cuba juga menjawab kan. Apa juga kerja yang cikgu bagi, apa juga, sebab kita tahu semua benda tu adalah pentadbiran. Akan ditaksirkan. Sebab tu nak tak nak kita memang akan pastikan anak kita mengikuti PDPR tu.
Okay, akan cuba jawab. Kalau cikgu tanya dalam Telegram dah kita jawab, WhatsApp lah. Kadang-kadang kalau mak ayah yang prihatin, kadang dia pula jawab ada. Ada ke murid ni? Ada, dan tulis ada. Nakkan maka kehadiran tu kan. Sebab kita nak tunjukkan betapa pentingnya pentadbiran itu sendiri. Okay. Baik, kemudian yang kelima, kebolehpercayaan. Iaitu meningkatkan kebolehpercayaan antara pentadbir, guru dan murid ni berapa. Itu guru bersikap terbuka dan profesional dan memberikan justifikasi dan membuat pertimbangan terhadap perkembangan pembelajaran murid. Artinya dalam proses professional judgment ini, yang pertama kita kena ada sikap trusteeship lah, iaitu kebolehpercayaan. Kita kena yakin, kita kena beri keyakinan pada mak ayah, ibu bapa, pentadbir bahawa kita memberikan professional judgment ini benar-benar berdasarkan nilai profesional kita, yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana sentimen. Okay. Asal saja budak tu capai, okay, asal saja dia mencapai objektif, maka kita akan berikan pentadbiran yang baik untuk dia. Okay. Moderasi itu berbincang dengan rakan sejawat dalam panitia atau pembelajaran bagi memantapkan pertimbangan profesional. Ini macam yang dibuat oleh JU saya tadi lah, yang cerita yang dia berbincang balik dengan rakan sejawat, kenapa dia bagi lebih sikit daripada orang lain. Okay. Ini semua ini namanya sebagai moderasi, okay. Dan ketujuhnya interaksi, mengambil kira interaksi guru dan murid, murid dan murid serta murid dan bahan pembelajaran. Okay. Okay, seterusnya baik, ini saya tambah je lah. Saya tambah, sebenarnya benda ni memang dah ada dalam buku. Okay, yang buku yang saya sebut kepada tuan-tuan tadi. Okay, apa nama? Panduan pelaksanaan pentadbiran bilik darjah ni. Okay, jika kita lihat dalam buku ni dia akan bagi beberapa contoh. Jadi saya tak sempat nak apa ni print ke ataupun nak masuk dalam slide ke. Saya harap tuan-tuan balik, tuan-tuan tengoklah sini balik. Okay. Baik, kita ada yang pertama ialah pentadbiran berdasarkan kepada pemerhatian. Okay. Pentadbiran berdasarkan pemerhatian. Okay. Dalam pentadbiran pemerhatian ini, dalam buku ni dia bagi beberapa contoh lah tuan-tuan. Dia bagi contoh antaranya seperti senarai semak. Okay. Senarai semak, kemudian dia ada anekdot, okay. Kemudian rekod yang berterusan, okay. Kemudian dia gambar aktiviti, okay. Itu semua adalah apa dinamakan sebagai pentadbiran pemerhatian, okay. Kalau senarai semak ni contohnya lah, kalau tuan-tuan buka dalam buku ni, dia bagi contoh macam pelajaran seni, okay. Pelajaran seni contohnya dia kata murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dan diminta membuat lakaran satu produk reka bentuk yang berada di sekelilingnya. Kemudian murid dikendaki menyenaraikan semua elemen reka bentuk yang terdapat pada lakaran kumpulan masing-masing tu. Okay. Jadi dia buatlah senarai nama, kemudian apa elemen je? Ada 5 elemen. Elemen garisan, elemen rupa, elemen ruang, elemen warna, elemen kontras. Okay. Kemudian kita catatlah adakah contoh pelajar pertama. Pelajar pertama dia buat lakaran tadi, ada tak unsur ada tak elemen garisan? I1, kata kita nama I1 elemen garisan. Ada tandakan, ada. Ada tak unsur kedua elemen rupa? Ada, tandakan ada. Okey. Ada tak elemen ruang? Tak ada, kosongkan. Ada tak elemen warna? Ada 4. Ada tak elemen kontras? Ada 5. Okey, catatkan. Itu namanya apa? Menggunakan senarai semak. Okey, maka itu pun dianggap sebagai pentadbiran berbentuk pemerhatian. Yang kedua, anekdot. Anekdot, jika kita lihat contoh dalam buku ni, disebut tentang bagaimana kita mencatat anekdot. Contohnya pelajaran moral tahun 3. Ada nama budak, nama kelasnya, tarikhnya, masanya. Okay. Kemudian nilai dia, standard kandungan apa, standard pelajaran apa. Kemudian butiran di bawah. Dia pun tulis lah, ini anekdot. Pada tarikh 13/10/2016, muridnya telah membersihkan kelasnya tanpa disuruh atau dikawal sedia oleh guru. Dia terus bertugas membersihkan kelas dengan menyapu dan menyusun meja sebaik saja sampai kelas pada pagi ini. Okay, merujuk pada tugas harian, murid ini sepatutnya bertugas memandang papan hitam pada hari Isnin. Dan guru lain juga pernah melihat dan beritahu bahawa murid ini sentiasa membersihkan kelas sampai ke sekolah tanpa disuruh. Ini menunjukkan bahawa murid ini merupakan murid yang rajin dan bertanggungjawab. Dan ketika disoal, murid ini menyatakan bahawa dia melakukan amalan moral ini
kerana tanggungjawabnya sebagai murid di sekolah. Jadi itu catatan tu. Ya. Catatan artinya standard kandungannya, dia bertanggungjawab. Ya. Jadi pembelajaran dia mengamalkan sikap bertanggungjawab. Kan kita nak bukti dia mengamalkan. Kan dia amal lah. Dia datang sekolah, dia tengok walaupun hari tu bukan dia tugas, dia tengok kelas potong, dia sapu. Jadi padahal tuan-tuan buat apa-apa, tuan-tuan perhati je. Okay, maka pemerhatian yang kita buat tu kita namakan sebagai catatan anekdot. Okay. Kemudian dia ada rekod berterusan ataupun running record. Yang ni saya ingat betul ada rujuk lah dalam buku panduan ni, bagaimana rekod berterusan dibuat. Kemudian yang keempat, gambar aktiviti. Okay, gambar aktiviti contohnya menyediakan bahan-bahan masakan, ada gambar dia. Okay, itu pun pemerhatian lah tu. Nampak murid bersungguh buat kan, aktiviti memasak ke, menghias masakan ke. Okay, itu semua yang terkandung dalam gambar aktiviti. Jadi ini semua termasuk pentaksiran secara pemerhatian. Okay. Kemudian pentaksiran secara lisan. Okay. Baik, pentaksiran secara lisan ini tuan-tuan, dia boleh jadi pentaksiran yang berlaku antara murid dengan guru. Okay. Antara murid dengan guru. Okay. Kalau contoh dalam buku panduan ini, okay, contoh, ini dia bagi contoh lah dalam mata pelajaran bahasa Cina. Guru tanya pada murid, apakah penglihatan anda tentang buih yang ditiup? Jadi murid bermacam-macam bagi respon. Ada kata buih tu besar, buih tu bulat, atau ada kata buih tu lutsina. Okay. Jadi setiap kali murid ni menjawab, cikgu akan bagi respon terhadap jawapan murid itu. Okay. Ini contoh lisan antara murid dengan guru. Okay. Okay. Dan ada juga pentaksiran secara murid dengan murid. Murid dengan murid ni contohnya katakanlah dalam katakanlah kita buat satu contoh PBL, project based learning. Saya tertarik dengan satu guru yang pernah dinobatkan sebagai guru adiwira, SMK Jerlun, Ustaz apa nama dia. Ustaz tu dia menangi hadiah inovasi. Bila dia buat satu bentuk PBL, iaitu project based learning, dia suruh murid-murid ini membuat patung daripada kertas. Buat patung daripada kertas, kemudian patung tu pula disuruh supaya menyediakan pakaian untuk patung berkenaan. Tajuknya apa tuan-tuan? Tajuknya aurat. Tajuk dia aurat. Jadi murid ni pakailah pakaikan pakaian-pakaian. Kemudian setiap murid tu bentang. Bila dia buat pandangan kepada murid lain, itu namanya apa? Pentaksiran secara lisan. Kemudian dia ada sesi kritik pula. Siapa nak kritik? Dia pun kritik lah. Yang ini sebenarnya pakaian macam ni walaupun tu tapi tak tutup aurat sebab dia ketat, contohnya. Walaupun tutup tapi dia ketat. Dia macam lah. Itu contoh PBL antara murid dengan murid. Dan seterusnya ialah antara murid dengan bahan pembelajaran. Contohnya seperti kita suruh murid bersajak. Kalau dalam buku ni lah. Kalau buku ni tulis contoh macam pelajaran bahasa Melayu, salah satu apabila murid tu mendeklamasikan sajak, maka itu maksudnya dia ada pentaksiran secara lisan antara murid berkenaan dengan bahan pembelajaran. Baik, kemudian pentaksiran secara bertulis. Ini mungkin yang selalu kita guna pakai. Ingat guru agama, guru Islam, sehingga inilah banyak yang kita pakai. Lembaran kerja pertama tu, terutama sekali. Latihan dan lembaran kerja. Dan lembaran kerja ni pun sebenarnya macam-macam. Ada jenis latihan, ada yang jenis bentuk jadual, bentuk jadual. Jadual tu tahu lah kan, contohnya kalau bagi contoh sini macam ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah. Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, logam. Tempat kediaman macam mana? Perlu tahu macam mana? Ini jadual lah. Macam kita boleh buat jadual agama kan. Solat-solat, waktu-waktu solat umpamanya, Zuhur bila, Maghrib bila.
matahari terbenam. Zuhur matahari tergelincir. Jadi kita pun boleh buat juga benda tu. Itu namanya gambaran kerja yang berbentuk jadual. Okey. Baik, ataupun juga dalam pentadsiran kendiri. Okey. Kalau pentadsiran kendiri ni biasanya dia melibatkan murid tu sendiri jawab. Contohnya apa, mengapa, bagaimana, kesan. Okay. Kalau tuan-tuan tengok contoh dalam buku ni, dia bagi contoh lah mungkin mata pelajaran pendidikan jasmani kot. Saya belajar berenang. Okay. Tajuknya apa dia? Saya belajar berenang. Kenapa kau belajar berenang? Bagaimana kau belajar berenang? Apa kesan? Ni pentadsiran kendiri. Okay. Kita boleh buat juga kan? Solat. Mengapa kamu solat? Bagaimana kamu solat? Apa kesan kamu solat? Okay. Ni pentadsiran kendiri. Kemudian ada juga bentuk rubrik. Ni kita perlu rujuk lah. Pada saat cerita ni banyak ni rubrik ni. Rubrik, senarai semak, skala kadar. Okay, ini semua pentadsiran secara bertulis. Okay. Ataupun yang keempat dia kata pentadsiran rakan sebaya. Okay. Pentadsiran rakan sebaya ni contohnya macam kalau contoh dalam buku lah. Okay, dia kata menyemak kerja murid lain selaras dengan kriteria-kriteria tertentu. Contohnya bertukar-tukar buku latihan, lembaran kerja atau kertas jawapan. Okay. Kalau dulu cikgu dulu kan kita pernah bagi kan, kita tukar kan kertas kan. Kita buat latihan, tukar. Orang ni raih kita raih kawan kita kan. Itu pentadsiran rakan sebaya. Kemudian ataupun masuk dalam pentadsiran rakan sebaya juga apabila kita membuat perbincangan dalam kumpulan secara formal. Okay. Berdasarkan tugasan yang dilakukan dalam bilik darjah. Perbincangan dalam kumpulan tu. Itu pun pentadsiran rakan sebaya. Okay. Ataupun ketiga memeriksa dan beri contoh, memberi skor, contoh kerja terdahulu, contoh yang mentaksir, contoh kerja yang baik dan tidak baik, serta menyatakan sebab kerja tersebut baik dan tidak baik. Ataupun dia kata perbincangan dan maklumat secara formal dan tidak formal. Ataupun kerja berkumpulan untuk menggalakkan komunikasi, kolaboratif, kerja berpasukan dan pentadsiran bersama murid. Contohnya pembelajaran bersama projek, sesi lakon peranan, sketsa atau lain aktiviti yang berkumpulan. Itu pentadsiran rakan sebaya. Yang terakhir sekali yang termasuk juga dalam pentadsiran secara bertulis ini ialah borang maklum balas. Okey. Tuan-tuan, kita pun kadang kita pun kena pergi jabatan kerajaan ada borang maklum balas kan. Apa yang kita puas hati, apa yang kita nak komen. Jadi sebenarnya kalau untuk pentadsiran secara bertulis kita boleh juga berikan borang maklum balas. Contohnya tak tanya murid faham tak apa cikgu ajar ni, murid bagi ataupun saya suka penulisan Jawi ini kerana apa? Sebab okey. Jadi macam-macam lah sebenarnya untuk borang maklum balas sebenarnya macam kita boleh create kan. Okey, yang boleh dianggap sebagai pentadsiran secara bertulis. Okey. Seterusnya, tuan-tuan tengok ini sebahagian yang saya dapat daripada sahabat-sahabat JU lah. Okey. Kita ada rekod, sebenarnya dulu namanya rekod perkembangan dengan murid sebenarnya rekod pencapaian murid. Kalau hari ini kita lihat dalam PPD namanya rekod pencapaian murid. Okey. Jadi ini bukan perkaranya lah iaitu evidence dalam apa bentuk sekalipun. Yang mana ianya boleh diakses. Okey. Boleh kita kemukakan. Sebab tu dalam evidence ini pulang kepada tuan-tuan nak createkan macam mana. Okey. Tetapi yang pentingnya sekiranya datang pemantau, sekiranya datangnya pihak nazir, tuan-tuan boleh tunjukkan evidence itu. Sama ada yang boleh diakses seperti buku latihan, WhatsApp, Telegram, tablet, catatan bacaan, hafazan dan sebagainya. Okay. Ataupun tuan-tuan punya catatan lain. Boleh. Ataupun tadi itulah yang saya bagi tadi, rekod pemerhatian, kemudian tulisan yang bertulis, lisan yang bertulis. Tuan-tuan tengok dalam buku panduan tu dia bagi contoh lah sikit, bagi contoh bagaimana penghasilan untuk instrumen-instrumen tu yang boleh dijadikan sebagai evidence kita. Ini sebahagiannya lah daripada apa yang Jayu beri kepada saya. Ini sebahagian ini saja. Okey. Okey, kemudian ini pentadsiran umum ini pentadsiran ni kita sebut pada permulaan pembentangan tadi. Kita buka di SKP. Inilah benda perkara pertama yang kita akan lihat lah.
TP1 hanya murid tahu, kedua tahu dan faham, ketiga tahu, faham dan boleh buat, mengamalkan. Tahu, faham, keempat tahu, faham dan buat dan boleh berbuat dengan beradab. Okay. Yang kelima tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji. Yang keenam tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Misali itu sehingga sampai peringkat ianya boleh dicontohi. Itu pertanyaan secara umum. Ini untuk nikah Islam. Okay. Nikah Islam kita. Tahap satu tu dia murid tahu keras asas. Kedua, tahap dua murid menunjukkan kefahaman. Okay. Ni kalau keseluruhan kalau di hujung TP di hujung tu nilai dia keseluruhan tu. Kalau murid tu dua, murid menunjukkan kefahaman. Kalau ketiga, murid menggunakan pengetahuan berkaitan perkara. Dia dah boleh mengaplikasi dan dia mengamalkan. Okay. Yang keempat, dia boleh mengamal satu kemahiran dan beradab. Tadi kata apa? Beradab. Dengan penuh beradab. Dan yang kelima, murid mengamalkan satu kemahiran dengan beradab misali. Yang keenam, boleh melakukan satu kemahiran dengan beradab, istiqamah, dan juga boleh dicontohi. Ataupun bukan saja boleh dicontohi, malah boleh juga mengajar orang lain. Sampai peringkat tahap yang keenam lah. Ini semua terdapat dalam DSKP kita. Yang saya sebut pada awal-awal tadi. Kita ada tahap penguasaan jawi untuk penguasaan tilawah dan hafazan Al-Quran, dan penyertaan tahap terhadap kefahaman ayat, Quran, hadis, akidah, ibadah, sirah dan adab. Kita ada elemen-elemen itu. Berarti kita ni sebenarnya banyak sebenarnya berbanding dengan subjek lain. Sangat kita ni dia ada sedikit pengkhususan yang agak beza sikit dengan subjek lain. Sebab kita banyak bidang-bidang yang ada dalam pendidikan Islam. Ini tuan-tuan rujuk je dalam tuan-tuan punya DSKP tu sehingga tak ada masalah. Tuan-tuan ada semua ni. Soalnya, setiap SPI standard prestasi punya tahap penguasaan berbeza. Bezakan TP murid dengan tepat. Ini kalau contohnya Quran, bidang Quran. Tahap satu tu membaca surat qadar dengan bimbingan. Kalau tahap dua membaca qadar dengan betul. Okay. Yang ketiga dengan betul dan bertajwid. Yang keempat dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan bacaan. Yang kelima, betul dengan bertajwid dan melazimkan bacaan secara beradab. Okay. Dan yang keenam, betul dan bertajwid serta mengamalkan bacaan. Okay. Secara beradab misali dan boleh dicontohi dan sebagainya. Okay. Ini adalah rekod perkembangan murid. Okay. Ataupun saya sebut rekod pencapaian murid lah. Okay. Rekod pencapaian murid yang mana kalau kita tengok keynote di atas tu, apa saja bentuk yang diperakui di peringkat sekolah. Sebab tu saya katakan di PPD, kita, di sektor kita takkan menentukan perkara ini. Sebab yang berhak menentukan perkara ini ialah tuan-tuan di peringkat sekolah, yang mana punca kuasanya ialah daripada mesyuarat penitia itu sendiri. Dan mesyuarat penitia itu punca kuasanya daripada mesyuarat kurikulum lah. Mesyuarat kurikulum di sekolah itu sendiri. Mesyuarat kurikulum di sekolah, kita boleh buat penentuan bagaimana bentuk rekod yang kita nak letakkan. Sebab tu sekarang ni norma baru amalan pendidikan, kita masih melaksanakan apa yang disebut tentang naratif baru amalan pendidikan yang ia bermula daripada bottom ke up, bukan up ke bottom. Artinya daripada peringkat sekolah. Kita tentukan di sini, tentukan bagaimana nak diletakkan rekod. Mungkin ada orang hanya letakkan bidang, okay? Ada yang mungkin lebih baik dia letakkan rekod daripada permulaan sampai akhir, sampai permulaannya sampai akhir. Yang mana rekod-rekod ini walaupun kita tak tetapkan bagaimana, tetapi apabila datang pemantau, apabila datang pihak nazir, apabila datang pemantauan daripada JPN atau BPD, tuan-tuan mesti boleh mengkemukakan perkara ini. Okay? Tuan boleh mengkemukakan perkara ini apabila diminta. Okay? Okay, kemudian ni contoh ini lebih detail lah. Kalau tuan-tuan tengok yang ni dia menunjuk pada tajuk. Kalau Quran yang belah kiri sekali tu surah At-Tin, surah Asy-Syams, okay? Itu bahagian bacaan. Kemudian bahagian hafazan juga surah At-Tin, surah Asy-Syams, surah kefahaman, Al-Qadar, Al-Duha, sampai di ujung sekali bab adab. Kita ada rehlah, itu tahun 6 lah. Jadi berdasarkan base kepada
tajuk. Artinya dalam tajuk tu murid kita berapa TP yang didapat. Okay. Kalau kita zoom lagi, detail lagi, artinya kalau kita tentang detailkan lagi yang macam ni lah. Ini mengikut standard pembelajaran kita. 1.1, ya, 1.2, 1.3.2. Okay. Ini yang lebih detail. Artinya kalau mantau datang ke kita ada kita punya rekod pencapaian kita. Inilah rekod pencapaian kita. Okay. Kemudian daripada rekod-rekod inilah akhirnya sekali nanti akan dijanakan di dalam template yang telah disediakan tu, dan akhirnya dia akan keluar janaan automatik yang seperti ini. Dia akan keluar begini. Okay, dia akan keluar begini. Dari segi kemahirannya dan tafsirannya, tahapnya dan tafsirannya tu. Okay, macam ni. Ini terakhir ya. Yang jika tuan-tuan lihat apa yang BPK bagi, inilah yang saya ingat yang paling akhir sekali. Dia punya record final tu tuan boleh masukkan di sini. Okay. Okay, jadi saya ingat saya dah cover lah tentang daripada permulaan tentang PBD ni sampailah kepada bagaimana template itu dijanakan. Okay. Baik, saya ada soalan ke jika tuan-tuan nak bertanya kan? Ya, tuan-tuan? Okay, ada soalan ke jika tuan-tuan nak bertanyakan tentang apa yang telah saya bentang nanti berkenaan dengan taksiran bilik darjah? Atau saya serahkan kepada Tuan Nolita balik? Macam mana? Tuan Nolita? Oh, tiada. Tuan Nur Adibah Farhanah, tiada. Okey. Baik, kalau tak ada tuan-tuan, saya menganggarkan tuan-tuan dan puan semua telah dapat memahami. Repon PBD pun dah buat lama kan, dah 3-4 tahun dah buat. Jadi tuan dapat memahami dengan baik. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat membuat professional judgement kita dengan baik. Dan mudah-mudahan juga kita dapat merekodkan semua perekodan yang kita buat tu dengan baik. Dan mudah-mudahan ada juga evidence atau instrumen yang telah tuan-tuan sediakan sekiranya datang pemantau untuk melihat, kita dah ada lah semua perkara yang berkenaan. Jadi saya rasa cukuplah untuk petang ni. Saya mohon maaf jika ada kekasaran bahasa ataupun jika ada perkara-perkara kekurangan yang saya sampaikan. Saya hanya sampaikan setakat apa yang saya mampu dan apa yang saya tahu saja tuan-tuan. Jadi lebih daripada itu, yang mana tak tahu saya tak tahulah. Yang pada saya tahu, saya boleh kongsikan. Okay, mudah-mudahan kita dapat manfaat yang sama dan juga bukan saja boleh dikongsi di pihak tuan-tuan tapi juga kepada semua guru bimbingan Islam di daerah kita utara ni yang juga turut sama-sama dalam YouTube, mereka juga dapat manfaat yang sebaiknya insya-Allah. Jadi saya serahkan semula majlis ini kepada Fadilah Ustazah Nolita untuk meneruskan majlis. Dengan itu sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.